Didik TV KPM. Cantik Citra, cantik Citra. Cantik ke Citra saya nak pilih ni? Saya dah keliru dia ni. Ada duit saya nak melabur tapi tak pasti nak melabur yang mana. Sekejap, saya kira tambah ni sama dengan ni. Alamak, cantik ke Citra trading? Cikgu, ya saya. Kenapa yang nampak runsing ni, Hanif? Cikgu, saya keliru sangat cikgu. Ada dua firma perniagaan ni. Saya ada sejumlah wang saya ingin melabur tapi saya tak pasti syarikat mana yang saya patut melabur ni cikgu. Nampak berat betul masalah Hanif ni, ya? Betul cikgu. Okay. Ada dua cikgu. Ada Cantik Trading, ada Citra Trading. Baik, untuk kita memilih sama ada Cantik atau Citra Trading, ada beberapa perkara yang kita perlu lihat. Yang paling utama, kita kena menganalisis penyata kewangan kedua-dua perniagaan ini. Penyata kewangan, cikgu? Ya, penyata kewangan. Apa yang kita nak analisis dalam penyata kewangan tu? Dalam perniagaan, mesti kita nak tengok untung, kita nak tengok kedudukan aset, kedudukan liability, modal perniagaan. Betul. Jadi kalau kita tak tengok semua tu, macam mana kita nak pilih? Betul tu cikgu. Macam mana saya nak belajar semua itu cikgu? Okey. Hari ni cikgu nak ajar Hanif, kita nak menganalisis penyata kewangan kedua-dua syarikat ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sekarang menonton Didik TV KPM bersama saya Hanif Sean dan hari ini kita ada slot menengah atas dengan mata pelajarannya prinsip perakaunan dan tadi kita sudah perhatikan apakah lakonan kita sedikit dan juga biodata guru kita. Maka saya ingin menjemput guru kita hari ini iaitu Cikgu Syahrul binti Darus, guru kanan teknik dan vocational dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hanif. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Cikgu sihat hari ini? Alhamdulillah sihat. Cikgu, sebenarnya kan saya banyak tanya mengenai gimmick kita tadi, tetapi sebelum kita kupas lebih lanjut mengenai gimmick dan topik kita hari ini, sebenarnya kita ada juga 6 murid dalam talian yang akan menemani kita punya rancangan hari ini. Ya, betul. Betul cikgu. Betul, Hanif. Ya. Baik, murid-murid dalam talian cuba lambai sikit dengan abang dekat cikgu kat sini. Ya, semuanya bersemangat. Ya, mereka ada dari 2 sekolah iaitu dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur dan juga SMK Puteri Ampang Kuala Lumpur ya. Abang akan sebut nama anda satu persatu dan sila perkenalkan diri. Yang pertama ialah Ezlin. Hai, salam sejahtera. Saya Nur Izlin Kristina dari SMK Puteri Ampang. Cita-cita saya ialah ingin menjadi doktor. Bagus tu Ezlin menjadi doktor dan seterusnya kita ada Mansi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mansi Syairah binti Iskandar Miza dari SMK Puteri Ampang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang peguam. Bagus, menjadi penegak undang-undang. Ya, Ada betul. cikgu insya-Allah. Dan seterusnya kita ada juga Erin. Silakan Erin. Salam sejahtera, nama saya Nur Erin Farhain. Saya dari SMK Puteri Ampang. Cita-cita saya ialah untuk menjadi ahli perniagaan. Ahli perniagaan itu sangat penting dengan apa yang kita nak belajar hari ini. Baiklah, mereka bertiga dari SMK Puteri Ampang Kuala Lumpur. Seterusnya dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur, silakan Chua Chun Sian. Salam sejahtera, nama saya Chua Chun Sian dari SMK Lelaki Methodist. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang accountant. Baik, terima kasih Chun Sian. Seterusnya kita ada Kanten. Hai, salam sejahtera. Nama saya Kanten dari SMK Lelaki Methodist. Cita-cita saya ialah untuk menjadi seorang accountant. Baik, juga kita ada 2 accountant tu cikgu. Sangat penting dengan apa yang kita belajar hari ini. Baiklah, yang terakhir kita ada juga Benjamin. Salam sejahtera, nama saya Benjamin dan saya dari sekolah SMK Lelaki Methodist. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang accountant.
Cikgu, saya rasa ketiga-tiga murid daripada sekolah yang sama ingin menjadi accountant ni, cikgu. Bagus. Itu tentu kerjaya yang bagus. Ya, terima kasih kerana 6 murid-murid dan talian yang berada bersama kita hari ini. Dan cikgu, sama-sama kita sebenarnya masih lagi sedang berjuang menentang COVID-19. Betul tak, cikgu? Betul. Dan saya pasti murid-murid rumah pun setuju, dan SOP tu kita harus sentiasa mematuhi kerana tanggungjawab kita. Kalau kita jaga diri sendiri kan, cikgu, kita jaga orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Bagaimana kita lakukan begitu? 3 cara yang mudah. Yang pertama, kita memakai pelitup muka, tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah dagu. Yang kedua, jika kita nak keluar, ada yang dah beriadah, bercuti ataupun nak beli barang keperluan asas, boleh saja, tapi kita mengamalkan penjarakan sosial 1 meter antara diri sendiri dengan orang seterusnya. Yang ketiga, yang paling mudah, kebersihan diri itu sangat penting dan kita basuh tangan dengan air dan sabun yang secukupnya. Dengan itu saya ingin menjemput cikgu kita. Cikgu, sila kita mematuhi SOP juga di sini untuk mensanitasi tangan. Baik, Hanif. Silakan cikgu. Sama-sama kita. Dan saya juga, ya. Baik. Cikgu, yang penting kita rata sekeliling jari sehingga ke belangan tangan. Cikgu, cuba kaitkan sedikit apa yang kita nak belajar hari ni, topik dengan gimmick kita di awal tadi, lakonan tu. Cikgu ada menyebut mengenai penyata kewangan, mengenai aset keuntungan. Apa yang kita nak belajar, cikgu? Baiklah, Hanif. Hari ini kita akan mempelajari tentang analisis dan tafsiran penyata kewangan. Dan kita akan membincangkanlah nanti. Cikgu akan membantu Hanif dalam memilih antara cantik atau citra. Cantik atau citra, yang dua firman yang kita bincangkan di awal tadi. Adakah ini termasuk seperti kita ingin menganalisis keuntungan? Adakah ini menganalisis aset ataupun risiko pelaburan, cikgu? Kita akan menganalisis kesemuanya pada hari ini. Kesemuanya. Kesemua kita akan tengok, ya. Baiklah, terus dan saya pun dah tak sabar-sabar saya ingin menganalisis penyata kewangan ni, sebab saya pun tak tahu saya nak melabur dalam cantik atau citra trading. Kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini dalam slot menengah atas, kita sama-sama akan belajar mata pelajaran prinsip perakaunan dengan topiknya iaitu analisis dan tafsiran penyata kewangan. Banyak tau nak tengok tu. Dan guru penyampai kita ialah Cikgu Syahrul binti Darus, guru kanan teknik dan vocational dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Cikgu, tadi sebelum kita berehat, ada yang kita bincangkan sedikit mengenai kita nak tengok dalam penyata kewangan ke, cikgu, mengenai keuntungan ataupun risiko ataupun aset mengenai syarikat tersebut, firma tersebut, sebelum kita melaburkan wang kita. Silakan, cikgu, dengan pengajaran yang kita nak belajar mengenai penyata kewangan hari ini. Terima kasih, Hanif. Terima kasih. So kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Hanif, anak-anak murid cikgu di studio dan juga anak-anak murid cikgu di rumah. Pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dengan tajuk analisis dan tafsiran penyata kewangan, iaitu tajuk pertama dalam silibus tingkatan 5. Jadi, kita akan bercakap tentang penyata kewangan. Penyata kewangan merupakan pelaporan yang menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan dan pencapaian, dan kita boleh membuat perbandingan dengan firma yang lain. Ini adalah salah satu ciri kualitatif penyata kualitatif maklumat perakaunan, iaitu ciri kualitatif tertingkat kebolehbandingan. Di hari ini cikgu akan tunjukkan, nampak tak di sini kita ada cantik trading. So kita akan menganalisis penyata kewangan cantik trading pada 31 Mac 2021. Okey, ini adalah penyata kewangan cantik trading. Penyata kewangan terdiri daripada akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan pada 31 Mac 2021.
Dari penyata kewangan, kita akan membuat analisis dan tafsiran penyata kewangan cantik trading. Okey, analisis penyata kewangan adalah analisis yang kita akan lakukan ke atas butir-butir dalam akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan sesebuah perniagaan. Apakah tujuan kita membuat analisis penyata kewangan? Yang pertama, membantu pihak pengurusan menilai prestasi perniagaan dan seterusnya membuat keputusan kewangan perniagaan. Kedua, membantu pihak luar membuat keputusan mengenai kemudahan kredit. Dan yang ketiga, membantu pihak pelabur membuat keputusan berkaitan dengan pelaburan. Cikgu, seperti yang cikgu katakan dalam tujuan yang pertama itu, ia akan membantu pihak pengurusan untuk membuat keputusan mengenai perniagaan tersebut. Ya, sebagai contoh, mungkin ada rancangan untuk menambah pekerja. Cikgu, adakah mereka perlu perhatikan kepada penyata kewangan, analisis untuk mendapatkan keputusan tersebut bahawa perlukah kita tambah pekerja sebagai contoh? Ya Hanif, kita memang kena tengok dalam penyata kewangan tu kita perlu mengkaji daripada A sehingga Z. Okey, daripada mula sampai habis, kita kena perlu tengok semua aspek-aspek dalam penyata kewangan. Jadi barulah kita boleh memilih perniagaan mana yang lebih menguntungkan. Betul, cikgu. Okey, seterusnya Hanif. Silakan. Okey, kita akan pergi kepada hari ini kita nak menganalisis. Kita nak ada 3 jenis nisbah kewangan. Okey, yang pertama nisbah keberuntungan, yang kedua nisbah kecairan dan yang ketiga nisbah kecekapan. Jadi, dari ketiga-tiga ni kita akan kupaskan satu persatu. Jadi kita akan lihat dulu nisbah keberuntungan. Okey, nisbah keberuntungan ni kita sediakan adalah untuk melihat kedudukan kewangan dari segi untuk memperoleh keuntungan. Jadi kita akan lihat dulu yang pertama, peratus untung kasar atas kos jualan atau nama lain kita panggil tokokan. Iaitu tujuan dia adalah mengukur peratus pertambahan pada kos barang bagi mendapatkan harga jualan. Rumusnya adalah untung kasar bahagi kos jualan darab 100%. Dan tafsirannya adalah bagi setiap RM1 kos jualan, untung kasar yang diperoleh ialah sen. Seterusnya, yang kedua, kita akan tunjukkan peratus untung kasar ni. Bagaimana kita nak mengira peratus untung kasar atas kos jualan dengan merujuk akaun perdagangan dan untung rugi. Nampak tak butir yang cikgu highlightkan? Kos jualan dan untung kasar. Dia adalah berkait rapat dengan rumus kita. Iaitu untung kasar RM40,488 bahagi kos jualan RM50,337 darab 100%. Jawapannya 80%, yang membawa maksud bagi setiap RM RM1 kos jualan, untung kasar yang diperoleh ialah 80 sen. Seterusnya kita akan lihat yang kedua, peratus untung kasar atas jualan atau nama lain margin untung kasar yang bertujuan mengukur untung kasar yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan bersih. Rumusnya adalah untung kasar bahagi jualan bersih darab 100% yang memberikan maksud bagi setiap ringgit jualan bersih, untung kasar yang diperoleh ialah sen. Seterusnya, kita akan mengira untung kasar atas kos jualan di mana kita akan mengambil nilai untung kasar RM40,488 bahagi dengan jualan bersih RM90,825 darab 100% bersamaan 45%. Okey, 45% ni memberikan maksud bagi setiap ringgit jualan bersih, untung kasar yang diperoleh ialah 45 sen. Cikgu, jika peratus yang kita dapat di akhir kiraan tadi melebihi 100%, sebagai contoh mungkin 145%, adakah itu mengatakan untung hasil ni tadi ialah RM1.45 bagi setiap ringgit yang untung bersih kita tu akan dapat dalam RM RM1.40. RM1.40. Lebih baguslah. Bagi setiap ringgit jualan bersih jualan tadi. Bersih tadi. Baik, Hanif. Seterusnya kita teruskan dengan pulangan atas modal. Pulangan atas modal bertujuan mengukur untung bersih bagi setiap ringgit modal yang dilaburkan. Rumusnya adalah untung bersih bahagi modal awal darab 100%, di mana memberikan tafsiran bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih yang diperoleh ialah sen. Jawapan ni boleh dalam sen ataupun ringgit Malaysia bergantung kepada pengiraan kita. Okey.
Dan ini adalah yang terakhir dalam nisbah keberuntungan. Seterusnya kita akan pergi kepada jenis nisbah yang kedua, Hanif. Okey, iaitu maaf, lupa cikgu nak tunjukkan pengiraan pulangan atas modal. Betul, cikgu. Okey, kita teruskan. Okey, untuk pengiraan pulangan atas modal kita akan merujuk kepada penyata kedudukan kewangan. Okey, lihat cikgu highlightkan, kita fokus kepada komponen ekuiti pemilik iaitu untung bersih dan modal awal. Okey, jadi kita akan ambil untung bersih RM20,913 bahagi dengan modal awal RM210,000 darab 100%, di mana jawapan dia 10%. 10% ini memberikan maksud bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih yang diperoleh ialah 10 sen. Cikgu, jika kita dapat 100% di sana, adakah itu bermaksud modal kita sudah dipulangkan semula kiranya? Modal kita dipulangkan sebagai semula. contohnya untung bersih kita sama dengan kita punya modal awal. Maksudnya kita mencapai titik pulang modal lah tu. Baik. Kalau kita dapat sama. Okey. Lega tu cikgu kalau dapat tu. InsyaAllah. Baik, boleh kita teruskan, Hanif? Silakan, cikgu. Okey, kita teruskan kepada jenis nisbah yang kedua iaitu nisbah kecairan. Okey, nisbah kecairan ni kita nak melihat kemampuan perniagaan untuk membayar hutang kepada pihak luar seperti pembekal dan juga bank. Lagi satu, kita akan melihat kemampuan perniagaan untuk membayar balik kepada pihak luar. Okey, seterusnya kita akan lihat ada dua nisbah iaitu nisbah semasa. Nisbah semasa kita akan mengukur keupayaan sesebuah perniagaan menjelaskan semua liability semasa mengikut masa yang ditetapkan. Rumusnya adalah aset semasa bahagi liability semasa yang memberikan maksud setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak untuk menjelaskannya. Seterusnya kita akan mengira. Cikgu akan menunjukkan bagaimana kita mendapatkan nisbah semasa dengan mengambil jumlah aset semasa iaitu 90,800 bahagi liability semasa RM19,784, di mana jawapan dia kita dapat 4.59 nisbah 1 yang memberikan setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM4.59 untuk menjelaskannya. Okey, seterusnya kita pergi kepada nisbah kedua dalam nisbah kecairan iaitu nisbah ujian asid. Nisbah ini adalah bertujuan untuk mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar hutang jangka pendek dengan cepat atau serta-merta. Rumusnya adalah aset semasa tolak inventory akhir bahagi liability semasa, iaitu setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak untuk menjelaskannya tanpa perlu menukarkan inventory akhir kepada tunai. Dan kita akan pergi seterusnya ke nisbah yang kita akan lihat dulu pengiraan. Okey. Bagaimana kita nak mengira nisbah ujian asid? Merujuk kepada penyata kedudukan kewangan iaitu jumlah aset semasa dan inventory akhir. Kemudian liability semasa. Okey, kita masukkan jumlah ini dalam rumus. Okey, aset semasa RM90,800 tolak inventory akhir RM31,900 bahagi dengan RM19,784, di mana jawapannya 2.98 kepada 1 yang membawa tafsiran. Silakan, cikgu. Setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM2.98 untuk menjelaskannya tanpa perlu menukarkan inventory akhir kepada tunai. Cikgu, perbezaan antara nisbah ujian asid ini dengan nisbah semasa tadi ialah di sini kita akan menolak dengan inventory terakhir. Aset semasanya ditolak dengan inventory terakhir dan dibahagi dengan liability semasa. Tapi nisbah semasa tadi hanya aset semasa dibahagi dengan liability semasa. Betul, ada perbezaan dia, Hanif. Ada yang perbezaan. Untuk nisbah semasa tadi, kita nak melihat kemampuan perniagaan, nak melihat kedudukan aset semasa perniagaan, sama ada dia mampu untuk membayar hutang atau tidak. Okey, kalau yang nisbah ujian asid ni kita nak melihat bagaimana perniagaan tu mampu membayar hutang dengan serta-merta.
Dengan serta-merta. Sebab tu kita tidak mengambil kira inventory akhir. Cikgu, dan saya rasa kita ada nisbah ketiga yang kita akan belajar sama-sama kan? Ya, betul. Ya juga, sebenarnya kita akan belajar sebentar lagi sebab kita akan berehat sebentar. Kalau nak tahu apakah nisbah yang ketiga tadi, dalam 3 kategori nisbah tu pun dah ada banyak nisbah-nisbah lain, cikgu. Kita ada satu lagi kategori nisbah yang sama-sama kita akan perhatikan lepas kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM yang hari ini kita ada slot menengah atas dengan mata pelajaran prinsip perakaunan, dan sebenarnya kita sudah banyak menganalisis penyata kewangan dalam topik kita hari ini, iaitu analisis dan tafsiran penyata kewangan. Bersama saya ialah guru penyampai iaitu Cikgu Syahrul binti Darus, guru kanan teknik dan vokasional dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Betul. Kita juga ada 6 murid dalam talian dari 2 sekolah. Satu dari sekolah yang sama dengan cikgu iaitu SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur, dan lagi satu sekolah dari SMK Puteri Ampang Kuala Lumpur. Tu adik-adik kita di rumah. Cuba lambai sikit ke abang sini. Semuanya senyum-senyum belaka tu. Baiklah, semua senyum tu kan kerana ramai sebenarnya nak jadi accountant tadi masa kita tanya di awal rancangan ya. Baiklah, mesti tertanya-tanya lagi apa yang kita nak tahu, sebab sebelum kita berehat kita berbincang mengenai 2 nisbah. Ya cikgu, dan Betul. sekarang kita akan masuk ke nisbah yang ketiga iaitu nisbah kecekapan. Ya, betul. Terima Baik. kasih Hanif. Silakan, cikgu. Seterusnya kita akan sambung lagi ya tentang nisbah yang ketiga iaitu nisbah kecekapan. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan nisbah kecekapan ni adalah kita nak mengukur keupayaan perniagaan, menguruskan inventory, dan juga kita nak melihat keupayaan perniagaan untuk mengutip dan membayar hutang. Okey. So di dalam nisbah kecekapan kita akan lihat dulu kepada kadar pusing ganti inventory. Okey, apa tujuan dia? Adalah untuk menghitung kekerapan pusingan inventory dalam setahun. Okey, terdapat 2 rumus dalam kadar pusing ganti inventory. Yang pertama adalah rumus untuk bilangan kali, di mana kita akan mengambil kos jualan bahagi inventory purata. Rumus kedua adalah bilangan hari, di mana kita akan ambil inventory purata bahagi dengan kos jualan darat 365 hari. Dan bagaimana kita nak mendapatkan inventory purata? Kita akan ambil inventory awal tambah inventory akhir bahagi 2. Dan tafsiran bagi kadar pusing ganti inventory. Kadar pusing ganti inventory menunjukkan bahawa perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baru sebanyak kali atau mengambil masa berapa hari dalam suatu tempoh perakaunan. Jom kita lihat bagaimana mengira kadar pusing ganti inventory bilangan kali. Baik. Maaf. Okey. Untuk bilangan kali, kita rujuk kepada akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, kita akan ambil kos jualan bahagi inventory purata. Okey, sebelum itu murid perlu mengira mendapatkan dahulu bagaimana mendapatkan inventory purata. Jadi dengan merujuk akaun perdagangan dan untung rugi, kita akan ambil nilai inventory awal RM25,200 tambah nilai inventory akhir RM31,900 bahagi 2, dan kita akan dapat inventory purata RM28,550. Dan kemudiannya kita akan mengira kadar pusing ganti inventory bilangan kali, iaitu kos jualan RM50,337 bahagi RM28,550 iaitu inventory purata, dan kita akan dapat 2 kali jawapan dia. Manakala untuk bilangan hari, rumusnya adalah inventory purata RM28,550 bahagi kos jualan RM50,337
337 darab 365 hari, jawapannya adalah 207 hari. Dan kita akan lihat apakah tafsirannya. Kadar pusing ganti inventory menunjukkan bahawa perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baru sebanyak 2 kali atau mengambil masa 207 hari dalam suatu tempoh perakaunan. Cikgu, adakah kadar pusing ganti inventory ni menerangkan mengenai jangka hayat inventory tersebut? Ya, betul Hanif. Tepat sekali. Pandai dah ni. Boleh kita teruskan Hanif? Boleh cikgu, silakan. Okey, kita teruskan kepada tempoh kutipan hutang. Okey, tempoh kutipan hutang adalah mengukur keupayaan atau kecekapan perniagaan membuat kutipan hutang daripada pelanggan. Rumusnya adalah akaun belum terima bahagi jualan kredit darab 365 hari, yang memberikan maksud tempoh kutipan hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa berapa hari untuk mengutip hutang pelanggannya. Jom kita lihat bagaimana kita nak berapa hari kita nak bayar hutang ni, kita nak kutip hutang pelanggan kita. Okey, untuk pengiraan tempoh kutipan hutang, murid-murid perlulah merujuk kepada akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan, di mana dalam akaun perdagangan murid perlu melihat nilai jualan dan juga dalam penyata kedudukan kewangan murid perlu melihat nilai akaun belum terima. Seterusnya, tempoh kutipan hutang, akaun belum terima kita adalah RM15,800 bahagi jualan kredit. Jika kita lihat jualan kita tadi di dalam akaun perdagangan, nilai jualan kita adalah RM90,825. Di sini dalam soalan dinyatakan jualan kredit adalah 70% daripada jumlah jualan. Jadi, kita perlu mengira 70% daripada jumlah jualan RM90,825, maka kita dapat jualan kredit RM63,578 dan kita masukkan dalam rumus kita. Akaun belum terima RM15,800 bahagi RM63,578 darab 365 hari sama dengan 91 hari. Jadi berapa hari ni Hanif? 3 bulan tu cikgu. 3 bulan. Ya betul. 3 Ya? bulan 91 hari masa yang kita perlu ambil untuk mengutip hutang pelanggan kita. Baik. Seterusnya kita akan pergi kepada nisbah kecekapan yang ketiga, iaitu tempoh pembayaran hutang. Di sini kita akan melihat keupayaan atau kecekapan perniagaan untuk membuat bayaran hutang kepada pembekal. Rumusnya adalah akaun belum bayar bahagi belian kredit darab 365 hari, di mana tempoh pembayaran hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa berapa hari untuk membayar hutang kepada pembekalnya. Jadi, jom kita tengok Hanif, macam mana, berapa lama kita nak menjelaskan hutang kepada pihak luar. Tadi kita kutip hutang cikgu, sekarang kita tengok kita pula menjelaskan hutang. Ya, betul. Jadi di sini kita perlu melihat kepada akaun perdagangan kita, iaitu kita merujuk kepada belian, dan dalam penyata kedudukan kewangan kita, kita perlu melihat kepada akaun belum bayar. Belian dan akaun belum bayar. Rumusnya adalah akaun belum bayar RM19,784 bahagi RM57,037 darab 365 hari bersamaan 127 hari. Maka 4 bulan je ke? Maka tempoh pembayaran hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa 127 hari untuk membayar hutang kepada pembekalnya. Baik cikgu, saya rasa itu sangat menarik cikgu. Kita nak kutip hutang 3 bulan, kita nak bayar hutang 4 bulan. Saya pasti murid-murid dalam talian macam mana tu? Boleh fahamkan segala nisbah yang Cikgu Syarul sedang ajar sekarang? Boleh? Bagus. Saya pasti sedang melakukan pengiraan, sebab sebentar nanti kita akan lakukan pengiraan kan cikgu? Ya, betul. Saya pasti dah sedia dah tu. Baiklah cikgu, ada lagi ke nisbah yang kita ingin belajar sama-sama? Jadi dengan ini selesailah sudah pengiraan kita untuk cantik trading. Jadi hari ini sekarang tibalah masanya untuk anak-anak murid cikgu di studio bersama-sama dengan Hanif hari ini. Kita nak membuat analisis pula kepada penyata kewangan yang kedua, iaitu Citra Trading. Betul cikgu. Baik cikgu. Baik. Saya pun tak sabar-sabar, penyata kewangan dah ada, alat kira-kira pun dah ada cikgu.
Baik, jom kita kira. Jadi terlebih dahulu cikgu akan tunjukkan penyata kewangan Citra Trading. Jadi cikgu mohon kerjasama semua murid cikgu untuk membuat pengiraan berdasarkan nisbah-nisbah yang telah kita pelajari sebentar tadi. Cikgu berikan masa 2 minit. Boleh tak? Boleh angkat tangan? Okey, boleh angkat tangan? Tunjuk boleh ke tak? Saya pasti boleh ni cikgu dengan bakal-bakal akaunten kita ni. InsyaAllah. Okey, bagus. Okey, teruskan. 1 minit dah habis selesai cikgu. Ya, betul. Baik, sambil cikgu terangkan, saya juga perhatikan penyata kewangan Citra Trading cikgu. Ya, betul. Baik, ini yang kita ada. Apa yang perlu saya perhatikan cikgu? Okey, tadi yang nisbah keberuntungan, kita nak tengok peratus untung bersih atas jualan. So, kita akan ambil untung bersih bahagi dengan jualan bersih. Maka kita ambil untung bersih bahagi dengan jualan bersih yang bahagian. Saya akan cuba cikgu. Okey, sila. Baiklah, untung bersih kita. Tak boleh cakap kuat-kuat, nanti murid-murid dan talian boleh dengar. Betul. Nanti dia tahu. Okey, kita jawapan. cuba Untung bersih, saya tak bagi jumlahnya, tetapi saya cuba. Ya, bahagi dengan jualan cikgu katakan tadi. Ini maka kita akan mendapat 48 darab dengan 100. Darab dengan 100 untuk mendapatkan nisbah dia cikgu ya. Kita dapat 48%. 48%. So, kena take note kejap lagi kita akan bandingkan. Betul, nanti kita akan bandingkan ya. Baik. Ada satu lagi cikgu yang kita boleh lakukan pengiraan sebelum kita perhatikan kerja murid-murid dalam talian kita. Apakah yang seterusnya cikgu? Yang harus saya cari. Kita lihat nisbah semasa. Nisbah semasa. Nisbah semasa tu kita nak lihat aset semasa dan liability semasa. Betul. So Hanif ambil. Baik. Okey. Kita nak cari nisbah semasa cikgu Kalau macam tu cikgu, sambil saya kira-kira, sambil tu murid-murid dalam talian juga kira, kita akan berehat sebentar cikgu. Dan kejap lagi kita akan kongsikan jawapan dan juga segala pengiraan apa yang kita nak tahu dari penyata kewangan Citra Trading. Ya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang belajar mata pelajaran prinsip perakaunan, dan sebelum kita berehat tadi, saya dan cikgu kita iaitu Cikgu Syarul Darus dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur, kita sedang lakukan pengiraan penyata kewangan untuk satu firma iaitu Citra Trading. Sebentar nanti kita akan juga lakukan perbandingan dengan Cantik Trading, firma yang seterusnya, dan pengiraan ini akan dibantu oleh 6 murid dalam talian kita ya cikgu. Betul. Baik cikgu, silakan cikgu dengan pengiraan kita hari ini. Baiklah Hanif, terima kasih. Okey, murid-murid dah bersedia? Okey, dah siap dah jawab? Okey, bagus. Okey, kita akan dengarkan jawapan yang pertama. Siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey, Benjamin silakan. Nisbah keberuntungan yang pertama adalah peratus untung kasar atas kos jualan. So kami ambil untung kasar iaitu 89,370 dan bahaginya dengan kos jualan iaitu 59,580 dan darabnya dengan 100% dan saya akan dapatkan 150%. Tafsirannya bagi setiap RM1 kos jualan, untung kasar yang diperoleh ialah RM1.50. Okey, mari kita lihat jawapan Benjamin betul atau salah. Tepat sekali, tahniah Benjamin. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Siapa nak jawab? Saya cikgu. Silakan Mansi. Okey, untung kasar kita dapat 89,370 bahagi dengan jualan bersih iaitu 148,950.
darab dengan 100%, kita dapat 60%. Tafsirannya, bagi setiap ringgit jualan bersih, untung kasar yang diperoleh ialah 60 sen. Baik, Mansi, kita tengok jawapan Mansi betul atau salah. Betul pengiraan Mansi. Bagus, Mansi. Okey, seterusnya kita pergi kepada yang ketiga. Peratus untung bersih atas Siapa jualan. nak jawab peratus Siapa untung ingin bersih cuba? atas jualan? Yes, Kantan. Saya cikgu. Untung bersih sama dengan 71,496 bahagi dengan 148,000 dan 950 darab dengan 100% sama dengan 48%. Tafsirannya, bagi setiap ringgit jualan bersih, untung bersih yang diberikan ialah 84 sen. Okay, mari kita lihat jawapan Kantan. Tepat sekali. Tahniah ya, Kantan. Seterusnya, yang terakhir dalam nisbah keberuntungan. Pulangan atas modal. Siapa nak bantu cikgu? Saya Okey, cikgu. silakan Erin. Pulangan atas modal ialah untung bersih iaitu RM71,496 bahagi dengan modal awal iaitu RM200,000 darab dengan 100%, kita akan dapat 36%. Tafsirannya ialah bagi setiap RM1 modal yang dilaburkan, untung bersih yang diperoleh ialah 36 sen. Baik, kita lihat jawapan Erin. Tepat sekali. Bagus semua pelajar cikgu hari ini. Baik, kita teruskan lagi dengan pengiraan nisbah kecairan. Siapa nak jawab? Nisbah semasa. Okey, Saya, cikgu. silakan Jun Sian. Silakan. Untuk mendapatkan nisbah semasa, kami mengambil aset semasa iaitu 42,400 dan bahagikannya dengan liability semasa iaitu 28,260 dan kami akan dapat 1.5 nisbah 1. Tafsirannya ialah bagi setiap RM1 liability semasa, perniagaan mempunyai aset semasa sebanyak RM1.50 untuk menjelaskannya. Baik, kita lihat jawapan Jun Sian. Tepat sekali. RM RM1.50. Okey, seterusnya seterusnya nisbah ujian asid. Siapa nak jawab? Ya, Azlin. Silakan. Untuk nisbah ujian asid, cara pengiraannya ialah aset semasa 42,400 tolak dengan inventory akhir 24,600 bahagi dengan liability semasa 28,260. Jawapannya ialah 0.63 nisbah 1. Tafsirannya ialah setiap RM1 liability semasa perniagaan mempunyai sebanyak 63 sen untuk menjelaskannya pada kadar segera. Baik. Mari kita lihat jawapan Azlin betul atau tidak. Okey, tepat sekali. Tahniah ya, Azlin. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pengiraan nisbah kecekapan. Siapa nak bantu cikgu? Kita nak jawab ni, nak tahu berapa bilangan kali. Ya, Benjamin. Okey, silakan Benjamin. Ya, saya juga. Okey, sebelum kita buat kadar pusing ganti inventory, kita perlu mencarikan inventory purata. Inventory purata adalah inventory awal iaitu 20,450 dan tambah dengan inventory akhir iaitu 24,600 dan bahaginya dengan 2. Dan jawapan saya yang dapatkan adalah 22,525. After that, kita buat kadar pusing ganti inventory. Kita ambil kos jualan iaitu 59,580 dan bahaginya dengan inventory purata iaitu 22,525 dan jawapannya adalah 3 kali. Tafsirannya, kadar pusing ganti inventory menunjukkan bahawa perniagaan telah menggantikan atau membeli inventory baru sebanyak 3 kali. Okey, baik, kita lihat jawapan Benjamin. Tahniah Benjamin, tepat sekali. Okey, seterusnya kita akan lihat pula kadar pusing ganti inventory. Untuk bilangan hari, siapa nak bantu cikgu? Silakan. Mansi, silakan. Kita ada inventory purata iaitu 22,525. Kita bahagi dengan kos jualan iaitu 59,580. Kita darab dengan 365 hari bersamaan dengan 138 hari. Tafsirannya, kadar pusing ganti inventory menunjukkan bahawa perniagaan telah mengambil masa selama 138 hari dalam suatu tempoh perakaunan.
Okey, baik, kita lihat jawapan Mansi. Tepat sekali ya. Kadar pusing ganti inventory mengambil masa 138 hari. Okey, seterusnya yang kedua, yang ketiga, tempoh kutipan hutang. Ada Siapa nak jawab? Kanten. Kanten. Okey, silakan Kanten. Akaun belum terima iaitu 8,200 bahagi dengan jualan kredit iaitu 65,000 darab dengan 365 hari iaitu 46 hari. Tafsiran. Tafsirannya, tempoh kutipan hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa 46 hari untuk mengutip hutang. Okey, mari kita lihat jawapan Kanten. Tepat sekali ya Kanten. Bagus Betul, pengiraan yang tepat. Dan yang terakhir, tempoh pembayaran hutang. Siapa nak bantu cikgu jawab? Okey, silakan Erin. Tempoh pembayaran hutang, akaun belum bayar 28,260 bahagi dengan belian kredit iaitu 63,730 darab dengan 365 hari. Kita akan dapat 162 hari. Tafsirannya ialah tempoh pembayaran hutang menunjukkan bahawa perniagaan mengambil masa 162 hari untuk membayar hutang kepada pembekalnya. Okey, mari kita lihat jawapan Erin. Betul ya. Tepat sekali, 162 hari. Baiklah. Kita telah pun selesai membuat pengiraan dan tafsiran nisbah citra trading. Jadi, ini cikgu akan membuat kesimpulan tentang membuat perbandingan antara cantik dan citra trading. Jadi, semua murid lihat ya, cikgu akan tunjukkan perbandingan dan cikgu yang akan menjelaskan perbandingan ini ya. Baik. Kita pergi kepada perbandingan prestasi antara cantik trading dan citra trading. Kita ada cantik trading untuk dari segi peratus untung kasar atas kos jualan. Okey, siapa yang kita tengok? Okey, kita lihat. Okey, tokokan citra trading adalah lebih tinggi daripada cantik trading. Okey, yang kedua, peratus untung kasar atas jualan, siapa yang paling tinggi? Citra trading cikgu. Citra trading, betul tak Hanif? 60% betul, kali ini. citra trading. Okey, seterusnya, peratus untung bersih atas jualan. Citra trading juga. Citra trading 8%. lagi. Okey, seterusnya dari segi pulangan atas modal. 36% cikgu citra trading. Ya, citra trading. Okey. Jadi, dalam perbandingan prestasi nisbah keberuntungan, kita akan lihat kepada pulangan atas modal. Okey. Bagi pelabur, dia akan lihat kepada pulangan atas modal. Dan seterusnya, cikgu akan tunjukkan lagi perbandingan prestasi dari segi nisbah kecairan. Okey. Nisbah semasa antara cantik dengan citra. Yang mana satu Hanif? Saya rasa citra trading cikgu. Betul, 1.5 citra pada trading. 1. Kemampuan citra trading? Salah tu Hanif. maaf, Jawapannya cikgu. cantik. Saya begitu Cantik trading, trading cikgu. lebih cantik trading lebih bagus daripada citra trading. Saya Seterusnya setuju. dari segi nisbah ujian asyik, cantik trading juga ya, berupaya membayar hutang serta-merta lebih baik daripada citra trading. Dan yang terakhir, kita akan lihat dari segi nisbah kecekapan, kadar pusing ganti inventory, yang manakah yang lebih bagus? Nampaknya kat sini citra trading, pengurusan inventory citra trading lebih cekap. Dan seterusnya dari segi bilangan hari dimiliki oleh kadar pusing ganti cantik trading juga. cantik, bukan. Bilangan hari lebih banyak. Citra trading Citra sebab trading. dia sedikit. Okey, seterusnya Betul. dari segi kutipan hutang, cantik trading sebab tempohnya lebih pendek dan untuk tempoh pembayaran hutang jatuh kepada citra trading. Maka citra trading. Jadi kesimpulannya pada hari ini, angka untung bersih yang besar tidak menggambarkan prestasi sesebuah firma atau perniagaan tersebut adalah baik. Ini bermakna untuk menentukan prestasi sesebuah firma atau perniagaan, ianya boleh diukur dengan membuat analisis, mentafsir dan membuat penilaian berdasarkan penyata kewangan yang telah dihasilkan. Saya sangat setuju juga sebenarnya untuk kita melakukan keputusan untuk kita melabur wang kita di mana, itu bukan sahaja kita tengok bahagian untung, bahagian jualan, tetapi ada perkara lain yang kita tengok cikgu seperti Betul. inventory dan segalanya itu cikgu. Ya. Macam mana Hanif hari ini? Ya, baik, minta maaf cikgu. Adakah penerangan cikgu pada hari ini dapat membantu Hanif untuk memilih
Saya rasa sangat jelas cikgu, kerana awalnya saya hanya memikirkan mengenai berapakah keuntungan yang saya dapat daripada pelaburan saya, tetapi ada perkara lain yang kita harus tengok, sebagai contoh berapa lama firma tersebut mengutip hutang, berapa lama firma tersebut membayar hutang, berapa lama firma tersebut mempunyai ganti hari cikgu untuk inventory, betul kadar pusing ganti inventory dia pusing berpusing dalam setahun. Baik cikgu, silakan cikgu. Adakah itu rumusan cikgu yang sepenuhnya hari ini? Ya, itulah rumusan kita pada hari ini. Jadi untuk dalam analisis dan tafsiran penyata kewangan, kita akan melihat ketiga-tiga nisbah tadi, nisbah keberuntungan, nisbah kecairan dan nisbah kecekapan. Jadi daripada situ kita boleh membantu kita untuk memilih perniagaan mana yang lebih mendatangkan keuntungan kepada kita. Saya setuju cikgu, dan saya rasa itu nanti boleh menjawab soalan saya di awal rancangan tadi, bahawa saya ingin memilih Citra Trading ataupun Cantik Trading cikgu. Baik, sebelum itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu atas segala tunjuk ajar hari ini. Saya rasa sangat menarik. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Syarul Darus, Guru Kanan Teknik dan Vokasional dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Cikgu, satu saja soalan lagi saya nak tanya. Jika kita di rumah ingin belajar dengan lebih lanjut ataupun ingin mengulang kaji lagi, di manakah mereka boleh cari bahan ulang kaji tersebut? Baiklah, untuk murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah, untuk murid mengulang kaji atau mencari topik ini tentang analisis dan tafsiran penyata kewangan, murid-murid bolehlah merujuk kepada sumberku. Okey, boleh melayari, boleh Google di laman web iaitu sumberku, dan di sana nanti murid-murid akan lihat soalan analisis dan tafsiran penyata kewangan di sana. Betul. Seperti yang terpapar di kaca TV anda, ada laman sesawang iaitu bahan KPM Perkasaku di sumberku.moe-di.edu.my. Cepat-cepat pergi sana, belajar banyak-banyaknya, sebab insya-Allah cikgu, lebih banyak kita belajar, lebih banyak kita faham dan lebih mudah kita ingat. Sudah terbiasa dengan ilmu yang kita belajar itu. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Syarul binti Darus, Guru Kanan Teknik dan Vokasional dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Sama-sama. Kita juga ada 6 murid dalam talian. Mereka adalah Azlin, Mansi dan juga Erin dari SMK Puteri Ampang Kuala Lumpur. Kita ada Chua Chun Sian, Kantan dan Benjamin dari SMK Lelaki Methodist Kuala Lumpur. Kepada penonton-penonton di rumah juga, terima kasih kerana bersama kami dalam slot menengah atas mengenai prinsip perakaunan. Dan sekali lagi, topik hari ini adalah analisis dan tafsiran penyata kewangan. Nama saya Hanif Sean, dan insya-Allah nanti kita jumpa lagi. Cikgu, saya pun ingin menjawab apakah syarikat manakah yang saya ingin pilih ni. Ya, betul. Cikgu nak tahu tu syarikat mana nak pilih. Baik, insya-Allah nanti ni kita akan jumpa lagi dengan murid-murid kita di rumah. Baik cikgu, saya ingin memilih adakah Cantik Trading ataupun Citra Trading. Yang mana cikgu saya ada pilih sekarang ni? Jadi Sean perlu lihat kepada pulangan atas modal. Betul. Kedua-dua syarikat tadi. Jadi baik, yang mana yang Sean nak pilih? yang ini Cantik Trading, yang ini Citra Trading. Saya rasa jawapan saya, adakah Citra Trading cikgu? Citra Trading. Kenapa Citra Trading? Citra Trading tadi ada yang membawa keuntungan yang lebih, kalau saya boleh ingat, Pulangan atas modal. Pulangannya juga ada lebih baik. Pulangan ada atas modal. Adalah Citra Trading lebih baik daripada Cantik Trading cikgu. Okey, betul. Maka haruskah saya melaburkan wang saya dalam Citra Trading? Ya, semestinya. Baiklah cikgu, kita akan pilih Citra Trading dan Cantik Trading nanti. Citra Trading lah jawapannya. Didik TV KPM